Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning everyone. Right, so this is the fifth week of our semester, October 2021 until February 2022. And today we are going to complete our second chapter. This is the second part of the second chapter, which is on structure and organization of transport. Okay, jadi saya nak saya nak recap balik apa yang kita dah belajar pada minggu-minggu sebelum ni. Pertamanya pada minggu kedua kita dah belajar berkaitan dengan introduction in terms of management aspects, iaitu dari segi the level of strategies dan juga behavioral in management. And then kita juga dah tengok what is meant by organisation and trade unions. And then pada minggu lepas, pada minggu keempat, kita dah tengok chapter kedua, iaitu in terms of the structure of transport industry. Kita dah tengok dari segi jenis-jenis pemilikan di dalam industri pengangkutan ini. Kita ada private, semi-public, public dan juga Department of State. Okay, kalau masih ingat, untuk private, sebagai contoh, dia dioperasikan oleh pihak swasta. And then semi-public dan juga public, dia diuruskan secara bersama antara sektor swasta dan juga sektor awam. And then Department of State ni adalah dioperasikan oleh kerajaan negeri ataupun di peringkat level of state level. Dan kemudian kita dah belajar berkaitan dengan size of public and private sector. Ni especially dalam bidang transportation. Kita tengok jenis-jenis apakah jenis transportation industry di Malaysia dan juga international. And then kemudian untuk minggu ini kita akan tengok dari segi control dan juga regulation dalam industri transportation. Okay. Dan yang untuk perkara terakhir sebelum kita tutup chapter 2, saya akan explain sedikit berkaitan dengan beza antara local government dan juga central government. Sekejap lagi sebelum kita tamatkan video ni akan ada satu slide khusus untuk kita discuss berkaitan dengan central and local government. Kita tengok rule-rule mereka berdasarkan Federal Constitution. Okey, so kita dah habis berkaitan dengan recap apa yang kita akan belajar dan juga kita dah belajar sebelum ni. Alright, so moving on to this chapter, kita akan belajar berkaitan dengan control, which is control is most easily exercised in two ways. Okay. Kenapa kita perlukan control? Sedikit summary lah berkaitan dengan apa yang kita akan belajar ni. Okey, dalam industri transportation, you need to have control dan juga regulation. Sebabnya, cuba kamu bayangkan, andai kata di dalam sebuah sektor yang besar, salah satu sektor yang besar dalam ekonomi Malaysia ataupun dunia, kita tak ada undang-undang dan kita tak ada certain peraturan untuk mengawal industri ni. Jadi dia akan jadi kiranya industri ni free industry. Kiranya dia mudah untuk masuk, mudah untuk keluar dan tak ada apa-apa regulation untuk mengawal selia. Sudah pasti bila kita tak ada undang-undang dan juga regulation ataupun control, secara tidak langsung industri, especially industri pengangkutan ni, dia akan dimonopoli ataupun dia jadi terlalu ramai sangat pemain di dalam industri. Saya bagi contoh, katalah kita tengok dari segi e-hailing, iaitu penghantar makanan, e-hailing. Sekarang ni kita ada Foodpanda, kita ada GrabFood. Andai kata kerajaan tidak tetapkan had limit kepada operator untuk food delivery ni, mesti dia akan bercambah. Dia jadi ramai sangat dalam satu industri, banyak sangat company yang terlalu fokuskan kepada food delivery ni. Jadi secara tidak langsung, of course dia akan market tu akan jadi saturated ataupun dia jadi terlalu tepu sangat dengan pertama, dia terlalu ramai sangat company yang terlibat. Yang kedua, bila ramai sangat company terlibat, of course dia akan rekrut pemandu-pemandu untuk jadi dia punya pekerja. Secara tidak langsung dia akan menyebabkan lambakan ataupun terlalu ramai sangat penghantar makanan dalam industri. Okay, so control is most easily exercised in two ways. Yang pertama, selalunya kerajaan dia akan letakkan peraturan ataupun tetapkan peraturan dan juga dari segi bagaimana mereka nak kawal sesuatu industri itu. Yang pertamanya adalah melalui by regulation. Apa yang dimaksudkan dengan regulation ni?
melalui penggunaan undang-undang. Kalau saya ambil contoh, sebab kita punya contextual understanding sekarang ni adalah berdasarkan transportation. Kita ada Road Transport Act yang dikuatkuasakan oleh JPJ, ataupun kita ada Akta Pengangkutan Awam Darat APAD. Kita ada akta-akta dan juga kita ada peraturan-peraturan yang mengawal selia kita punya industri, iaitu industri transportation. Itu adalah kontrol daripada kaedah yang pertama. Kontrol bagi kaedah yang kedua yang selalu diamalkan oleh kerajaan secara general adalah melalui by financial direction, both operational, revenue and subsidies, and in terms of capital expenditure or investment. For example, budget for transport proposal and etc. Okey, sebab itu saya minta kamu semua untuk baca sedikit ataupun buat sedikit research berkaitan dengan bajet 2022 ataupun belanjawan 2022. Sebabnya melalui belanjawan tu, ini yang saya nak cuba relatekan. Sebab apa? Sebab melalui kaedah kontrol yang kedua ni, okey, kerajaan cuba untuk kontrol di industri melalui financial direction. Sebagai contoh, katalah dalam bajet 2022, kerajaan memberi bajet sebanyak 7 bilion kepada industri transportation ataupun 7% daripada total bajet tersebut sebagai contoh. Jadi melalui 7 bilion amount 7 bilion ringgit yang diperolehi untuk memastikan sektor pengangkutan ni ataupun sektor logistik beroperasi, jadi dia melalui bajet yang telah diberikan oleh kerajaan, especially baru-baru ni pada 29 hari bulan. Kalau kamu tengok dalam bajet yang telah dibentangkan tu, of course dia ada bahagian ataupun portion untuk transportation. Jadi itu adalah kaedah kedua di mana the way of government controlling the industry. Yang pertama melalui akta-akta dan juga peraturan-peraturan ataupun mungkin dari pemilikan lesen, iaitu melalui by regulation. Yang kedua adalah melalui by financial direction, melalui belanjawan ataupun duit yang diperolehi daripada bajet tahunan ataupun di dalam RMK, Rancangan Malaysia sekarang ni RMK ke-12, dia ada juga menceritakan berkaitan dengan transportation industry. Jadi saya galakkan untuk kamu baca dengan lebih lanjut RMK ke-12 selepas kita dah baca berkaitan dengan bajet 2022. Mungkin kamu boleh baca sedikit berkaitan dengan RMK ke-12. Cuba tengok dalam RMK ke-12 ada tak contoh financial direction daripada kerajaan untuk regulate industry transportation. Okay, so this is the figure ataupun bagaimana kita nak imagine how the industry works. Okay, ini adalah industri pengangkutan secara amnya. Okay, katalah dekat dalam ni adalah pemain-pemain industri, contohnya macam Grab, kita ada Malaysia Airlines, kita ada logistik company, semua tergolong dalam transportation industry ni. Okay, so dalam transportation industry sendiri, melalui syarikat-syarikat ni, mereka ada diorang punya own management, dan dalam syarikat-syarikat, dalam pemain industri, dalam transportation industry ni, kita fokuskan kat tengah ni, mereka ada their own trade union. Okay. Sebab apa dia kena trade union adalah sebab dia kena memelihara kepentingan staff-staff ataupun kebajikan berbanding dengan kemungkinan kalau management mungkin dia tengok daripada segi operasi dan juga keuntungan. Alright, so di sini melalui dalam industri ni dia ada 5 faktor yang mempengaruhi the control of transport industry. Of course, yang pertama adalah dari segi government. Government ni dia akan kawal selia, dia akan jadi macam the main source of power di mana dia akan regulate daripada central government, iaitu kerajaan di Putrajaya. Melalui kerajaan di Putrajaya, dia akan memberi kuasa kepada MOT, iaitu Kementerian Pengangkutan, Ministry of Transport, untuk mengawal selia industri pengangkutan secara menyeluruh. Okey, selain daripada government, kita ada Transport Trade Association Control. Okey, dekat sini pentingnya ada trade association. Sebab apa? Dalam trade association ni dia akan memberi kesedaran ataupun dia akan menjaga kepentingan industri yang mungkin bukan daripada sudut pandang sebuah kerajaan ataupun sebuah pemain industri. Dia akan tengok
kepentingan secara menyeluruh. Bila dia ada association, dia ada persatuan sendiri. Bagi contoh, katalah bahagian logistik ataupun pemandu-pemandu logistik ataupun haulier industri ni, dia punya trade association. Jadi trade association inilah yang akan memperjuangkan kepentingan industri as a whole. Kemudian dia ada user bodies control, and then dia ada market forces control. Dia ada tekanan daripada pengguna-pengguna ataupun user, dan juga faktor-faktor daripada International Trade Organization control. Sebagai contoh, macam kalau airlines ataupun dari segi pengangkutan udara, kita ada IATA, IATA, mungkin kamu boleh baca sedikit berkaitan dengan IATA, ataupun ICAO. Ini adalah contoh International Trade Organization control. Okey. Jadi seterusnya, kita akan tengok what is meant by regulation. Regulation is the official rule or order. Kiranya dia adalah peraturan ataupun arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang mesti dipatuhi ataupun dilengkapi oleh pemain industri dan juga pihak-pihak berkepentingan di dalam industri. Kalau dalam konteks transportation, kita tengok dalam industri ni kita ada sektor swasta. Sebagai contoh katalah bus provider, contohnya macam Sunny Express. Jadi Sunny Express ni dia kena, in order for them to operate, untuk mereka beroperasi di dalam semenanjung Malaysia ataupun di dalam Malaysia secara amnya, mereka kena mematuhi peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, katalah di dalam Akta Pengangkutan Awam Darat, dia menyatakan dalam Akta APAD 2018, Akta tu dia menyatakan bus provider ataupun orang yang menyediakan perkhidmatan bus ekspres ni, dia kena buat maintenance every 2 tahun sebagai contoh. Itu yang dinyatakan dalam akta. Dan dalam akta tersebut juga dia akan beritahu, atas bas tu boleh memuatkan berapa orang penumpang. Katalah bas tu dia ada seat sebanyak 32 penumpang. Tetapi kalau ikut pada undang-undang dalam yang dinyatakan dalam akta tersebut, mungkin menyatakan bas tersebut hanya boleh memuatkan 30 orang. Jadi Sunny Express dia kena mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Itu sebagai contoh. So now regulation is basically steps taken to control the workings of a particular area. Jadi untuk apa yang dimaksudkan dengan regulation ni adalah cara-cara untuk pematuhan. Dia punya keyword adalah dari segi pematuhan undang-undang. Apabila kamu, sebagai contoh, kamu nak buat business of transportation, you need to obey the rules. Kiralah kalau kamu nak ada 30 bas sekalipun, kamu nak operate, you have to follow the rules set by the government. This can be seen from the implementation of various laws and acts, rules and regulation in the area of transportation. Sebagai contoh, macam saya beri contoh tadi, kalau dalam sektor pengangkutan awam, kita ada Akta Pengangkutan Awam Darat yang kali terakhir, kalau tak salah saya, dia digubal ataupun ada perubahan, dia revise balik pada tahun 2018. Ketika itu, ada penambahan berkaitan dengan penakrifan perkhidmatan e-hailing, sebagai contoh macam Grab. Dekat sini dia bagi contoh Akta Road Transport Act, iaitu Akta Pengangkutan Jalan. Akta Pengangkutan Jalan ni adalah akta yang dipegang oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Akta tahun 1987 ni dia dipegang oleh JPJ. Jadi JPJ kalau dia nak operate pada operasi seharian, sebagai contoh spesifikasi berkaitan dengan nombor plate. Jadi spesifikasi tu dia berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dalam akta ini. Kalau kamu nak baca, boleh baca, tapi banyak jugalah sebab dia tebal akta ni. Mungkin kamu nak baca sekali lalu di internet, ada, boleh dapatkan. Dekat dalam akta ni, dia menceritakan bidang kuasa JPJ dan juga spesifikasi dan juga technicalities of the industry itself. This is extended at international level, where we have rules such as the SOLAS,
and the International Air Transport Agreement. Jadi apa yang dimaksudkan dengan SOLAS ni, dia adalah berkaitan dengan maritime punya undang-undang, iaitu International Convention for Safety of Life at Sea. Itu yang dikatakan SOLAS, SOLAS. Jadi dalam undang-undang ni yang dihasilkan berdasarkan convention, international convention ni, dia memelihara kepentingan sektor-sektor pengangkutan uh, water transportation, sebagai contoh maritime. Contohnya kapal-kapal, ataupun mungkin dari segi, kalau bukan kapal besar pun, mungkin dari segi bagaimana nelayan-nelayan punya kepentingan, mungkin dinyatakan di dalam SOLAS, SOLAS. Untuk International Air Transport Agreement yang saya katakan tadi, IATA tu, dalam IATA punya undang-undang ataupun regulation yang ditetapkan, IATA ni adalah satu organisation yang berpekalan di Montreal, Canada. Jadi IATA ni dia adalah satu badan yang mengawal selia ataupun dia memberi ataupun dia menghasilkan undang-undang international berkaitan dengan sektor pengangkutan udara, airlines especially. Regulation also covers the other aspects such as the code of conduct and basic of operation. Okey, apa yang dimasukkan kat sini adalah undang-undang dan juga peraturan yang telah ditetapkan ni, dia punya bidang kuasa dia adalah dari segi bagaimana code of conduct of sesuatu mode of transportation tu, sebagai contoh. Katalah code of conduct contohnya, katalah kamu nak operasikan sebuah LRT. Jadi, the code of conduct is kamu kena pastikan LRT tu, yang pertama, dia hendaklah worthiness, maksudnya dia boleh beroperasi tanpa ada masalah, ataupun dia boleh memuatkan penumpang-penumpang yang membayar fees ataupun tambang. Yang ketiga, mungkin dia boleh memuatkan, sebagai contoh, 100 passenger pada satu-satu masa. Itu akan dinyatakan dalam code of conduct. And the basic of operation ni mungkin dari segi bagaimana sesuatu perkhidmatan awam ataupun pengangkutan awam beroperasi pada waktu-waktu ataupun jam-jam tertentu. So bagaimana kita nak tengok bagaimana how regulatory control dilakukan. Bagaimana sesuatu undang-undang ataupun satu peraturan tu dikuatkuasakan. Dia melibatkan dua kaedah. Yang pertama adalah dari segi kuantiti, yang kedua dari segi quality. So apa yang dimaksudkan dengan kuantiti? Kuantiti ni secara ringkasnya untuk mudah pemahaman kita, dia mengambil kira protection for local players. Dia melindungi pemain-pemain industri tempatan. Sebagai contoh, katalah dekat Malaysia kita ada mungkin dari segi airlines, kita ada Malaysia Airlines dan juga Air Asia, dan juga kita ada Firefly. Jadi dari segi kontrol yang pertama ni, kuantiti, dia memelihara kepentingan industri secara lokal. Berbanding dengan quality, quality ni dia tengok dari segi bagaimana mereka nak memelihara industri dengan memelihara environment. Sebagai contoh, contohnya macam green punya teknologi dalam industri transportation sekarang. Sebelum ni kita mungkin menggunakan engine combustion yang dikuasakan oleh diesel sebagai contoh. Sekarang ni kita dah banyak ataupun dia dah timbul kesedaran dalam industri untuk menggunakan green technology. Bas menggunakan engine elektrik. Contohnya dekat Iskandar Puteri MBRT tu, salah satu contoh di mana bas elektrik sedang digunakan. Sama juga dekat dekat KL, banyak juga bas elektrik dah mula digunakan. Sebagai contoh, Rapid KL pun dah mula menggunakan bas elektrik berbanding dengan bas yang menggunakan enjin biasa sebelum ni. Jadi itu adalah contoh in terms of quantity dan juga quality. So sebelum kita teruskan, saya nak explain dengan lebih lanjut kaitan dengan quantity dan juga quality. Kita akan rehat sekejap dalam 2 minit. Saya akan kembali selepas 2 minit.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you for your focus and attention. So now kita akan tengok kembali berkaitan dengan regulatory control. Okay, bagaimana regulatory control ni dilakukan oleh sesebuah kerajaan ataupun dari segi bagaimana kita nak tetapkan peraturan tu, tengok dari maksudnya kita nak tengok daripada konteks mana. Yang pertama dari segi bagaimana in terms of quantity. For instance, the first instance, a government may wish to regulate the amount of transport provision. This will be either to protect its own nationalized transport system from competition or to protect those operators who it has awarded contracts or provided operating subsidies. Also to avoid wasteful competition. Okay, apa yang dimasukkan kat sini adalah in terms of quantity, kerajaan ataupun the government, dia punya the reason why they do regulatory control adalah, first one adalah in terms of controlling the quantity. Kalau terlalu ramai sangat pemain industri ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam sesuatu industri, especially kalau kita tengok sebagai contoh katalah tengok contoh yang paling mudah sekarang ni yang dekat dengan kita adalah in terms of e-hailing punya services. E-hailing services tu dalam konteks transportation adalah sebagai contoh Grab, MyCar, sebelum ni kita ada Uber. Okay, jadi sebagai contoh katalah kerajaan dia tidak melihat dari segi kuantiti, dia tidak meletakkan had limit ataupun undang-undang untuk meletakkan had limit bagi pihak-pihak yang boleh masuk di dalam industri di dalam negara. Sebagai contoh, katalah kita sekarang ni dekat dalam website APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat, kita dah ada lebih daripada 30 e-hailing services ataupun e-hailing operators. Jadi secara tidak langsung menunjukkan bahawa andai kata kerajaan tidak meletakkan had limit ataupun undang-undang, mungkin dari segi bagaimana mereka nak apply license, e-hailing license, andai kata kerajaan tidak meletakkan, contohnya mungkin dari segi sebuah syarikat tu katalah dia nak register dan beroperasi di Malaysia dalam e-hailing punya services, dia kena memiliki at least dana ataupun modal sebanyak 100 juta sebagai contoh. Jadi dekat situ dia jadi satu elemen of tapisan di mana dia tidak mudah untuk kita memulakan syarikat e-hailing services sebagai contoh. Jadi dari situ dia adalah contoh di mana bagaimana regulatory ataupun regulation ni dia mengawal dari segi kuantiti. Dia tak boleh terlalu ramai sangat di dalam sesuatu industri itu. Bila terlalu ramai, macam saya kata tadi, it will be, dia akan jadi tepu, dan juga bila terlalu ramai sangat orang yang menjual atau memberi servis yang lebih kurang sama, dia akan menjadi kerugian dan juga menyebabkan bila ada competition tu sebenarnya dia tidak sihat. Okey, seterusnya dekat sini kedua adalah in terms of quality. Itu the second instance, a government probably wish to regulate the standard of operation, usually for either safety or environmental reason or both. Safety is often the most consideration where public transport is concerned. Environmental consideration, for example, in relation to good vehicle operating centres are becoming more commonplace. Okay, ini daripada sudut pandang kualiti. Sebagai contoh, katalah sesebuah syarikat ataupun operator pengangkutan awam, dia nak beroperasi. Jadi, bagaimana kerajaan nak control ataupun nak regulate adalah dengan mengawal kualiti. Bagaimana nak kawal kualiti adalah melalui dari segi safety dan juga environmental standard. Apa yang dimaksudkan dengan safety dan environmental standard ni? Okay, sebagai contoh, safety adalah salah satu elemen ataupun elemen terpenting dalam penyediaan pengangkutan, especially pengangkutan awam dan juga pengangkutan private lah. Sebagai contoh, kalau kita nak bawa private car, of course kita nak kereta yang selamat dibawa, yang dah di-maintain, dah di-service, sama juga dengan public transportation. Jadi, dari segi menjaga kualiti ni adalah daripada aspek penjagaan keselamatan, roadworthiness, kalau perkataan yang selalu disebut di dalam artikel ataupun dalam industri ni, dia roadworthiness ni dia adalah dalam bidang kuasa MyROS, salah satu badan yang mengkaji kebolehan ataupun kemampuan sesebuah kenderaan ataupun pengangkutan awam beroperasi di atas jalan raya.
Sama juga dekat sini, in terms of safety adalah the most consideration, especially in public transport provision. Dan juga sekarang ni, pada era global warming dan juga green teknologi sedang membangun, environmental consideration ni adalah salah satu kaedah ataupun bagaimana kerajaan menetapkan kualiti. Sebagai contoh, kalau dulu, kalau kamu selalu baca artikel berkaitan dengan public transportation, memang sering dikaitkan dengan environmental pollution, noise pollution, mungkin dari segi air pollution. Contohnya macam bas yang lama, bas yang dikuasakan oleh enjin yang kena isi sama ada diesel ataupun petrol, dia menghasilkan kumpulan-kumpulan asap hitam yang tidak bagus untuk air ataupun kita punya udara. Jadi, sebagai contoh, apabila kita ada environmental consideration ni, kerajaan telah menetapkan at least sekurang-kurangnya setiap operator ataupun service provider ataupun yang menyediakan perkhidmatan awam ataupun perkhidmatan pengangkutan persendirian, dia kena mengambil kira environmental consideration. Sebagai contoh, mungkin kereta tersebut ataupun bas tersebut mula menggunakan electric engine. Ini adalah salah satu environmental consideration sebabnya apabila kita nak atasi masalah alam sekitar, pencemaran alam sekitar, di sini datangnya salah satu peranan of green technology. Okey, so itu bagaimana dari segi quality dan juga quantity, bagaimana regulation tu dikuatkuasakan ataupun dilihat daripada sudut pandang quantity dan juga quality. Seterusnya, kita akan tengok kenapa ataupun keperluan, why we need to regulate the transport industry. Okay, the first one is the basis for operation. Apa yang dimaksudkan dengan basis of operation ni adalah it provides the framework for the operation of transport system, provision of services especially in rural areas and areas where demand for the service is low and dispersed, to ensure safety of operation and ensuring transport development and transport operation does not affect the environment or gives adverse effect to the country. Okey, yang pertama, poin pertama ni adalah kenapa kita perlu ada undang-undang ataupun kenapa kita perlu ada satu peraturan yang mengawal selia industri pengangkutan ni. Yang pertama adalah dia memberi penekanan ataupun memberi the base of operation. Maksudnya dekat sini, contohnya kalau kamu nak memulakan perniagaan dalam bidang transportation, perkara pertama yang kena kamu ambil kira adalah dari segi the rule ataupun undang-undang bagi negara tersebut. Sebagai contoh, katalah salah seorang daripada kamu ada modal yang besar, nak mulakan bisnes perniagaan transportation, katalah nak buka satu company bas henti-henti ataupun bas express sebagai contoh. Jadi, apa yang penting untuk kamu adalah kamu kena ambil kira peraturan-peraturan, kehendak-kehendak di dalam peraturan dan juga undang-undang yang ada di dalam Malaysia for you to operate your business. Jadi, dalam apa jua keadaan, peraturan dan juga regulation, dia sangat-sangat penting untuk memastikan kamu boleh beroperasi secara halal ataupun secara dengan kebenaran pihak berkuasa. Okey, itu yang pertama, the basis for operation. And then why we need regulation is to control monopolies. Maksudnya dekat sini, sebabnya transport industry ni dia selalunya melibatkan modal yang besar. Jadi apabila melibatkan modal yang besar, secara tidak langsung dia tidak ada tidak ada pesaing. Sebab selalunya dalam modal besar ni, bila ada seorang masuk dalam industri dengan modal yang sangat besar, dia akan dimonopoli oleh pihak tersebut. Therefore, regulation ensure that the monopolies would not exploit their position at the expense of the public. Ensure equal opportunities for entry into the transport business. For example, the control of air rate imposed domestically in the past. Okey, sebagai contoh, katalah dekat sini, saya ambil contoh. Contoh yang paling mudah, kita tengok mungkin dari segi
penyediaan pengangkutan awam bas, katalah bas TNT. Bas TNT ni bas yang berhenti dekat setiap bus stop, sama ada dekat bandar-bandar besar ataupun dekat kawasan-kawasan luar bandar. Sebagai contoh, okey, katalah bas yang dioperasikan, contohnya bas Handal Indah, dia nama dia Handal Indah sebagai contoh. Jadi bas tersebut dia kena pastikan ataupun dia kena make sure dalam industri tu, kerajaan kena pastikan dalam industri bas TNT dia ada pemain-pemain yang lain ataupun service provider yang lain, sebabnya dia nak elakkan monopoli. Apa yang teruknya monopoli dalam bidang transportation ni adalah sebagai contoh macam saya kata tadi, katalah bas TNT daripada Pasir Gudang ke Johor Bahru dimonopoli oleh syarikat Handal Indah sebagai contoh. Apabila dia jadi satu-satu pihak yang memonopoli dalam bidang ni ataupun penyediaan pengangkutan awam bas TNT, dia akan mempunyai kuasa secara tidak langsung untuk menaikkan harga ataupun menetapkan harga sesuka hati, sebabnya dia tidak ada pesaing. Bila dia the only one in the industry ataupun in the sector ataupun in the market, masalahnya akan timbul apabila dia terlalu berkuasa dalam menentukan harga yang ditetapkan. Sebagai contoh, katalah andai kata ada satu bas sahaja beroperasi daripada Pasir Gudang ke Johor Bahru, dia letakkan harga RM5. Kita sebagai pengguna tidak ada kuasa untuk membuat perbandingan. Jadi nak tak nak kita kena naik jugalah bas yang berharga RM5 tu. Tetapi andai kata ada control in terms of monopolies, kerajaan telah tetapkan, okey, untuk laluan daripada UiTM Pasir Gudang nak pergi ke bandar Johor Bahru, selain daripada syarikat contohnya Handal Indah, kita ada syarikat lain, contohnya katalah Rapid Johor sebagai contoh. Jadi bila kita ada satu lagi pesaing dalam penyedia perkhidmatan yang sama, secara tidak langsung harga yang ditetapkan RM5 tadi, katalah pesaing dia letak harga lebih rendah, RM2.50. Kita sebagai pengguna, of course kita akan pergi kepada harga yang lebih rendah. Jadi contohnya syarikat Handal Indah yang tetapkan harga RM5 tadi, dia akan pastikan harga yang ditetapkan tu kena turunkan in order for them to operate. Kiranya nak bersaing sesama sendiri, mereka kena pastikan harga tu mestilah dipanggil berpatutan dan juga tidak jauh antara satu sama lain. Alright, the third reason why we need regulation adalah to control excessive competition. Okey, apa yang dimaksudkan dengan controlling excessive competition ni adalah its free enterprise may create undesirable effects such as excessive competition. For a capital intensive sector, industri pengangkutan ni, it can be classified as capital intensive sector. Kiranya memang untuk beroperasi dalam bidang transportation ni, we really need big capital. Kita perlukan modal yang besar, sebabnya bila nak operate pengangkutan ni, dia memerlukan dari segi belanja, dari segi operation, dari segi maintenance. Free competition might lead to economic waste. By having it, we'll avoid unhealthy competition among operators of the same mode or among operators of different modes of transport. To make sure the interests of local transport operators are well protected. Okay, kenapa regulation ataupun control in terms of the industry diperlukan? Sebab apa? Sebab di sini, kalau dekat sebelum ni, kita nak elakkan monopoli. Dalam masa yang sama, kita nak elakkan terlalu ramai pemain industri ataupun penyedia perkhidmatan bagi sesuatu mode of transportation tu. Saya bagi contoh, macam saya kata tadi, katalah dari segi mungkin food delivery sebagai contoh. Bila terlalu ramai sangat pemain industri di dalam sektor yang sama, dia akan menyebabkan persaingan yang tidak dapat dikawal. Apa yang dimaksudkan dengan tidak dapat dikawal ni adalah bila ramai sangat pemain industri ataupun syarikat-syarikat, sebagai contoh, kalau kita tengok sekarang, kita selain daripada Foodpanda dengan GrabFood, kita dah tengok macam dah bertambah. Kita dah ada AirAsia Food, kita dah ada Shopee pun dah mula untuk masuk di dalam food delivery punya bisnes. Jadi secara tidak langsung, bila terlalu banyak ataupun excessive competition ni, dia akan menyebabkan kerugian dari segi ekonomi. Sebabnya bila semua orang terlalu tertumpu kepada sesuatu perkhidmatan sahaja,
Jadi bidang-bidang lain dia akan mengalami macam kiranya orang dah tidak berminat, kiranya dah tak ada orang nak beroperasi untuk sektor-sektor lain sebagai contoh. Jadi salah satu peranan regulation dan juga undang-undang dan juga akta-akta di dalam negara ni berkaitan dengan transportation industry adalah to make sure that interests of local operators are well protected. Okay. Sebab apa kita ada undang-undang ni? Sebabnya kita nak memelihara kepentingan kiranya pemain-pemain industri tempatan. Andai kata tak ada control, of course, pemain industri contohnya macam katalah penyedia perkhidmatan daripada luar negara, dia mesti ada banyak modal dan juga dari segi suntikan dana. Berbanding dengan lokal punya talent, dia mungkin dari segi dana tu lebih sedikit berbanding dengan international punya companies. Bila kita tidak ada regulation untuk kontrol perkara ni, secara tidak langsung kita punya industri dan juga dari segi local talent tu dia akan ditindas lah, sebabnya kita membenarkan pihak-pihak luar masuk secara sesukati di dalam market di Malaysia. Okay, so the next one adalah in terms of controlling the social cost of transport. Okay, dekat sini apa yang dimaksudkan dengan social cost of transport ni adalah to ensure the development of the transport industry is in line with national economic, social and political policies. Uncontrolled transport may lead to excessive social costs, for example, pollution in atmosphere, congestion and accident. Okey, dekat sini kenapa kita perlukan undang-undang dan juga regulation untuk transportation industry adalah untuk mengawal dari segi faktor-faktor sosial. Saya bagi contoh, kita cuba relatekan dengan RMK 12 dan juga bajet 2022 sebabnya benda-benda ni baru saja kiranya dalam tempoh 7 bulan ke belakang baru dibentangkan dan juga sedang dibincangkan akan diimplement dalam masa lebih kurang dalam kita pun dah bulan 11 sekarang ni, dalam masa kurang daripada sebulan lebih lagi kerajaan akan mula mengimplement apa yang dinyatakan di dalam RMK ke-12 dan juga bajet 2022. Okey, sebagai contoh, katalah dalam bajet 2022 saya beri contoh ada salah satu subsidi yang diberikan oleh kerajaan in terms of weekly pass ataupun monthly pass untuk LRT. Kalau tak salah saya, My 50 ataupun My 5. Maksudnya bayar tambang RM5 untuk pelajar sekolah untuk gunakan LRT untuk pergi ke sekolah. Ini especially dekat kawasan bandar lah. Dia salah satu social cost di mana kerajaan mengeluarkan subsidi untuk membayar tambang-tambang yang digunakan oleh penumpang yang mungkin dari segi definisinya kurang berkemampuan untuk menggunakan pengangkutan awam bagi memenuhi social punya keperluan, iaitu mungkin pada masa tersebut untuk pergi ke sekolah. Itu adalah empat contoh why you need to regulate in terms of regulation and control. Okay, so now kita akan teruskan dengan how to regulate. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan rehat sekejap selama 2 minit. Please refresh yourself. Mungkin boleh bangun daripada depan your laptop ataupun boleh bangun refresh yourself sekejap, refresh your eyes, and kita akan sambung selepas ni lepas daripada 2 minit. Assalamualaikum.
Okay, so saya recap balik apa yang kita dah belajar tadi. Kita tengok daripada dari segi the rationale of why we need uh, to, uh, to regulate, and then why we need regulatory control, and then kita dah tengok juga berkaitan dengan what is regulation. Kita dah tengok dari segi rasional kenapa kita perlu amalkan in terms of regulation dan juga control. Now, kita akan tengok bagaimana ataupun how to regulate. Bagaimana sesebuah kerajaan ataupun pihak berkuasa cuba untuk kuasakan undang-undang. Tengok daripada konteks itu. Okay, first one is in terms of control by means of regulation. The government create acts of parliament to regulate the transport industry in the aspect of quality of services, environmental protection, human resource development and competition. Okay, apa yang dimasukkan kat sini adalah bagaimana sesebuah kerajaan dia regulate transport industry. Macam saya kata pada permulaan tadi, antara akta-akta ataupun peraturan yang telah diamalkan ataupun telah digunakan adalah Akta Pengangkutan Jalan APJ, dan juga APJ itu adalah tahun ni 1987, mula dikuasakan, digubal di Parlimen dan diluluskan di Parlimen pada tahun 1987. Dan then kita ada Commercial Vehicle Licensing Board Act, CVLB, pada tahun 1987 juga. And then kita juga ada Railway Act, Town and Country Planning Act. Jadi ini adalah akta-akta yang melibatkan bidang kuasa transportation. Jadi dekat sini, kaedah pertama ataupun medium yang pertama untuk menggunakan ataupun menguatkuasakan undang-undang adalah melalui akta-akta ataupun peraturan yang telah dihasilkan, dibincangkan dan difikirkan dekat Parlimen. Sebab itu saya kata, saya galakkan untuk kamu semua be aware with whatever issues being discussed in the Parliament. Sebabnya Parlimen adalah tempat di mana perbincangan dilakukan, dan juga apabila perbincangan dilakukan, kepentingan dapat dikenal pasti. Lepas kepentingan itu dapat dikenal pasti, akan wujudnya keperluan untuk menimbulkan ataupun mewujudkan akta-akta untuk mengawal selia sama ada dari segi sesuatu topik ataupun sesuatu industri itu. Okey, jadi kaedah pertama yang digunakan untuk regulate adalah melalui control by means of regulation, melalui akta-akta dan ataupun peraturan yang telah diluluskan di peringkat Parlimen. Okay. Yang kedua adalah the government create policies to protect certain interests. Okay, kalau kamu tengok selepas daripada pewujudan akta-akta dan juga peraturan, jadi tugas kerajaan, tak kiralah kerajaan daripada mungkin di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri, berperanan untuk mewujudkan ataupun mencadangkan ataupun menguatkuasakan dasar ataupun polisi untuk memelihara kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kat sini contohnya mungkin dari segi dasar-dasar pelibatan pihak-pihak ataupun industri bumi putera, dan juga cabotage policy to protect local market and selective liberalization. Okey, kalau kamu perasan 2-3 hari ni dan juga dalam masa 2-3 minggu sebelum ni, kamu hopefully kalau kamu baca berkaitan dengan cabotage policy, dia adalah satu polisi yang sebenarnya sangat-sangat menarik, memang sedang hangat dibincangkan dekat Parlimen. Dan kalau tak salah saya pada 2 hari bulan November, itu pada hari Selasa baru ni, ada perbincangan secara langsung antara Menteri Pengangkutan Dr. Wee Ka Siong dan juga pihak pembangkang yang diwakili oleh YB Lim Guan Eng, membicarakan dan membincangkan berkaitan dengan cabotage policy dan exemption. Okey, apa yang dimaksudkan dengan cabotage policy ni? Cabotage policy ni dia adalah salah satu dasar untuk memelihara kedaulatan perairan negara serta melindungi kepentingan industri kapalan tempatan. Jadi, bidang kuasa cabotage policy ni dia melihat dari segi maritime ataupun dari segi pengangkutan air. Tujuan dasar cabotage ni adalah untuk memberikan lebih banyak peluang kepada pemain industri tempatan. Jadi, cabotage policy ni
dia bertujuan untuk memelihara, dekat sini, to protect certain interest. Interest ni adalah kepentingan pihak tempatan. Sebagai contoh, isu yang dibincangkan dekat parlimen sebelum ni adalah kenapa pihak kerajaan kiranya reject exemption on cabotage policy. Reason yang diberikan oleh Menteri Pengangkutan iaitu Dr. Wee Ka Siong, dia memberitahu tujuan utama cabotage policy exemption ni digugurkan ataupun cabotage policy ni diteruskan adalah untuk memberi peluang kepada syarikat-syarikat tempatan, especially syarikat-syarikat yang operate kapal-kapal untuk membaiki kabel bawah tanah, untuk diberi peluang menggunakan kepakaran mereka untuk membaiki kerosakan. Sebagai contoh, ada kerosakan berlaku di bawah tanah, di bawah dasar laut, kabel dasar laut. Jadi di sini pentingnya pemahaman berkaitan dengan cabotage policy. So I really hope that you will do some reading on cabotage policy and the exemption. Dia punya information mudah untuk didapati sebabnya isu yang sedang hangat in terms of transportation punya isu. Okay. Poin yang ketiga, kenapa kita kena regulate adalah the creation of regulatory bodies under the various ministry who will the government conduct of each mode of transport to achieve national objective or interest. Sebagai contoh, kenapa kita kena regulate adalah kita kena wujudkan badan-badan yang akan menguatkuasakan akta-akta yang telah dibincangkan dekat sini tadi. Selepas diwujudkan akta, kiranya diwujudkan punca kuasa untuk mengawal selia industri transportation. Langkah seterusnya adalah pihak kerajaan untuk mewujudkan dasar-dasar untuk penguatkuasaan dan juga pengawal seliaan industri dilakukan. So next step adalah dengan mewujudkan agensi ataupun badan-badan berkuasa untuk mengawal selia dan juga menguatkuasakan undang-undang tersebut. Sebagai contoh, kita ada Ministry of Transport. Bawah Ministry of Transport, Kementerian Pengangkutan ni, kita ada JPJ, Road Transport Department, Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ. Kita ada Jabatan Laut Malaysia, Marine Department, Civil Aviation Department. Kalau dulu kita ada DCA, sekarang dah jadi CAAM. Kemudian kita ada Railway Department. Railway Department ni kita dia lebih kepada pengawal seliaan sektor-sektor kereta api. Ministry of Entrepreneur and Cooperative Development, contohnya CBLB ataupun LPKP. Okey, kalau kat Malaysia, sebenarnya Malaysia dahulu, kita ada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, dia mengawal selia industri, tetapi Sabah dan Sarawak, mereka masih mengekalkan LPKP, Lembaga Pelesenan LPK. K tu saya tak sure apa, mungkin kamu boleh cari LPKP. LPKP ni dia adalah badan yang mempunyai kuasa sama seperti SPAD dahulu, tetapi dia dioperasikan di Sabah dan Sarawak. Okey, sejarah dia dahulu, LPKP ni dia terdapat di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Tetapi selepas kerajaan membuat kajian dan juga analyse in terms of the needs and requirement, mereka mewujudkan SPAD untuk Semenanjung, tetapi pihak ataupun Sabah dan Sarawak, mereka masih mengekalkan dia orang punya authority. Mereka masih mengekalkan LPKP, tetapi peranannya sama, cuma untuk SPAD dahulu dia fokuskan untuk Semenanjung Malaysia, dan CVLB ataupun Commercial Vehicle Licensing Board, LPKP ni dia memfokuskan kepada Sabah dan Sarawak sahaja, tetapi bidang kuasa ataupun the purview of the body is still the same. Okey, kemudian kaedah keempat adalah melalui government ownership. Itu apa yang dimaksudkan dengan government ownership adalah government own and operate the transport operation. For example, MAS, KTMB, MIC, etc. They were privatized. Sebelum ni mungkin MAS, KTMB dan MIC mungkin mereka dioperasikan ataupun dimiliki oleh pihak kerajaan. Tetapi selepas daripada certain period, keperluan untuk kerajaan mengawal selia badan-badan ataupun service provider ni mungkin diswastakan.
Jadi mungkin kaedah keempat adalah melalui pemilikan pihak kerajaan. Alright. So seterusnya kita akan tengok, kita dah habis dari segi rationale of kenapa kita kena regulate dan juga bagaimana kita nak regulate. Now kita akan tengok dari segi regulation in transport as a whole. Okey, pertama kita akan tengok dari segi air transport regulation. Okey, keyword dekat sini untuk air transport regulation ni sebabnya air transport ataupun pengangkutan udara ni dia adalah sektor yang sangat besar dan melibatkan kerjasama ataupun kita akan laluan di antara negara-negara lain. Sebagai contoh, katalah kamu nak terbang daripada Malaysia nak pergi ke Australia, kamu akan terbang di atas negara-negara yang ada di sekitar Australia sebagai contoh. Contohnya mungkin kamu terbang daripada Malaysia, kamu akan melalui Indonesia, kamu akan melalui mungkin Philippines sebagai contoh. Jadi kenapa dia kena regulated internationally? Undang-undang tu dilakukan di peringkat antarabangsa sebabnya dia melibatkan pihak-pihak berkepentingan daripada negara-negara lain. It involves the development of safety conducts, technical certification and governmental arrangement. Most importantly, the regulation of how air transport should be conducted. This involves airlines operation as well. Implemented through international organizations such as International Civil Aviation Organization, ICAO macam saya kata tadi, dan juga IATA, International Air Transport Association. Jadi, andai kata kamu nak lakukan sedikit pembacaan, nak baca extra information berkaitan dengan bagaimana air transport regulation ni diformulate ataupun dihasilkan, kamu boleh baca dengan lebih lanjut berkaitan dengan International Civil Aviation Organization, ICAO dan juga IATA, International Air Transport Association. Okey, ini adalah sambungan daripada air transport tadi. Okay, freedoms of the air. Freedoms of the air created in the Chicago Convention in 1944 detail out how air transport operation should be conducted internationally. Okay, saya nak kongsi satu maklumat yang saya ada buat pembacaan baru-baru ni. Sebenarnya melalui Chicago Convention 1944 ni lah dia menyebabkan sebelum ni industri-industri especially in air transport dia adalah sangat segmented dan juga dia beroperasi in silo. Maksudnya di sini dia tidak dijalankan secara bersama. Tetapi untuk mengatasi masalah tersebut, bila airport punya operation ni dia terlalu segmented, jadi kebanyakan negara-negara terlibat, mereka mula untuk formulate ataupun nak tentukan ataupun nak pastikan undang-undang yang ditentukan di peringkat antarabangsa di-streamlinekan sekali. Maksudnya di sini dihasilkan secara konsisten dan juga sistematik. Melalui Chicago Convention in 1944, terhasilnya International Civil Aviation Organization dan juga International Air Transport Association. Melalui Chicago Convention of 1944 ini. Dia adalah hasil dua ni, IATA dan juga ICAO adalah hasil daripada Chicago Convention of 1944. Okay, in total there are 8 freedoms of the air. The first two freedom, as known as Two Freedom Agreement, is granted automatically to all members, and the following 6 freedoms, as known as International Air Transport Agreement, is undertaken on a bilateral basis. Okay, you don't have to worry. Sebab ini hanyalah untuk pengetahuan kamu sahaja. Apa yang kamu kena tahu adalah dari segi air transport regulation, it is regulated internationally. Okay, next adalah in terms of sea transport regulation. Tadi kalau kita tengok dari segi pengangkutan udara, sekarang kita akan tengok dari segi pengangkutan air ataupun maritime punya transportation. Okay, so sea transport regulation in the domestic market. Sea transport is regulated in terms of the area of operation. Sebagai contoh, katalah di konteks dekat sini untuk undang-undang bagi sea transport, dia diregulatekan ataupun dikuatkuasakan mengikut area of operation. Sebagai contoh,
katalah di perairan pantai timur dan juga perairan di belah Johor. Jadi dia dikuatkuasakan ataupun dibahagikan secara kuasa mengikut daripada area of operation. It is regulated under International Maritime Organization and Malaysia Ship Owner Association, MASA. MASA ni sangat terkenal, especially dalam isu cabotage. Is a local trade association representing local sea liners. While international routes ataupun route can be served by international operators such as MERS, CSC, CMA, CGM or MISC, traffic between local ports are served only by domestic operators. This policy is generally defined as cabotage or cabotage policy. Okey, cabotage policy ni dia sebagai contoh, macam saya explain tadi, dia memelihara kepentingan pemain-pemain industri tempatan, sebagai contoh local company of shipping. Jadi dekat sini peranan MASA, Malaysia Ship Owner Association ni, kalau kamu perasan dalam artikel-artikel berkaitan dengan cabotage policy exemption ni, dia memang banyak membicarakan ataupun memberi pendapat, sebabnya mereka MASA ni dia adalah pihak berkepentingan yang memelihara kepentingan shipping, local sea liners ataupun penyedia-penyedia kapal dalam industri tempatan. Okey, so dekat sini sebagai contoh, kalau kita nak tengok regulation ataupun control of the government dilaksanakan melalui MOT. MOT ataupun Kementerian Pengangkutan adalah badan yang dikhususkan untuk memelihara dan juga menjaga kepentingan sektor industri. Tak kira lah aviation ke, ataupun logistik, ataupun maritime, itu adalah bidang kuasa di bawah MOT. So this is the objective. Objektif ni kamu boleh baca dekat dalam website juga. Apa yang penting dekat sini adalah saya nak tunjukkan, cuba kita relate balik dengan apa yang kita belajar dalam level of strategies dan juga behavioral. Macam sebagai contoh, saya berikan MOT ni dari segi kedudukan dia. Ini adalah orang pertama, top management. And then kita relatekan balik, selepas top management adalah middle management. Okay, middle management. And then kita ada kemudian kita ada first line managers, dan selepas tu dia ada operative. Operative ni adalah pihak-pihak yang terlibat dalam mengoperasikan operasi seharian. Okay, so saya nak relatekan balik dengan managerial levels yang kita belajar dalam chapter 1. Okay, dekat sini adalah pecahan ataupun bidang kuasa untuk MOT, Kementerian Pengangkutan Malaysia. Dekat sini mungkin saya boleh selitkanlah sedikit berkaitan dengan awareness berkaitan dengan kamu punya future career. Andai kata kamu decided untuk masuk bidang public sector, ataupun mungkin kamu nak jadi pegawai takbir diplomatik PTD selepas kamu habis degree nanti, mungkin kamu boleh mungkin target kamu untuk jadi PTD. PTD ni dia adalah pegawai ataupun eksekutif untuk sektor awam yang memfokuskan kepada pembentukan dasar dan juga dari segi perbincangan, dan juga mungkin kamu akan banyak deal dengan industri itself. Tu antara pihak-pihak yang ataupun agensi-agensi yang berada di bawah bidang kuasa MOT. Yang pertama DPJ, kita ada Jabatan Laut Malaysia, kita ada Agensi Pengangkutan Awam Darat. Ini sebagai contoh. Selain daripada itu, kita ada CAAM, kita ada MyROS, kita ada Maritime Malaysia, kita ada LPJP yang saya kata tadi, Sabah dan Sarawak. Kemudian kita ada, in terms of port pun kita ada, port kita ada Pelabuhan Kelang, kita ada Pelabuhan Johor, Pelabuhan Kuantan, Bintulu, Pulau Pinang, dan kita ada Perbadanan Aset Kereta Api. Dia akan menjaga dari segi penguatkuasaan dan juga penyediaan perkhidmatan kereta api dekat Malaysia. Selain daripada itu, kita ada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, kita ada MAHB yang ambil alih ataupun dia mengawal selia airport-airport yang berada di Malaysia.
kita ada MRT yang mengawal selia MRT, kita ada prasarana yang mengawal selia LRT dan juga MRT, kita ada KTM yang menjaga kereta api, tak kira lah komuter ataupun kereta api yang daripada utara sampai ke KL ataupun sampai ke Johor. Bagi contoh, kita ada perlindungan dan indemnity Malaysia Sdn Bhd, Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kita ada Pelabuhan Kemaman, Pelabuhan Melaka dan juga Pelabuhan Labuan. Okey, slide ni saya baru tambah. Kalau kamu nak dapatkan, boleh dapatkan dalam folder Google Drive yang saya pernah share sebelum ni. Saya dah upload dalam Google Drive tersebut. So, kamu boleh dapatkan kat dalam Google Drive slide terbaru saya. Okey. Ini saya tambah juga, baru add on. Kemudian, ini adalah carta organisasi yang terbaru untuk MOT. Yang pertamanya, orang paling atas untuk MOT adalah kita punya Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, dan kita ada Deputy Minister, dan kita ada Ketua Setiausaha untuk Kementerian MOT. Jadi dekat bawah-bawah ni kita punya First Line Manager dan juga untuk operatif tidak ada dalam ni, dia dinyatakan secara sahaja. Mungkin untuk gambar ni kalau nak lebih jelas, kamu boleh tengok dekat website MOT. Okey, so fungsi-fungsi MOT, fungsi-fungsi ni antaranya adalah yang paling penting adalah planning, formulating and implementing the rail, maritime, ports and civil aviation transportation policies. Okey, saya nak tunjuk balik untuk bidang kuasa MOT. Okay, cuba fokuskan kat sini. Ini adalah dia punya main core ataupun dia punya fungsi utama untuk sektor industri transportation. Yang pertama, mereka MOT dia ambil kira ataupun dia menghasilkan regulation untuk maritime industry, aviation industry dan juga land transport industry. Okay, maritime ni adalah bidang dari segi bidang kuasa pengangkutan air, aviation adalah pengangkutan udara dan land transportation adalah pengangkutan darat. Okey, jadi fungsi-fungsi di sini adalah dari segi formulating, planning and implementing policies and implementing infrastructure project and coordination the integration of transportation mode to achieve seamless travel. Jadi bidang kuasa MOT dekat Malaysia ni adalah dengan memastikan selain daripada buat dasar, selain daripada buat perjumpaan dengan pemain-pemain industri, dia kena buat coordination ataupun dia kena pastikan transportation daripada contohnya dari LRT daripada Shah Alam sampailah MRT ke Putrajaya, dia ada kesaling hubungan untuk memastikan seamless travel experience. Selain daripada itu, MOT dan juga agensi-agensi di bawah MOT berperanan sebagai penyedia license ataupun license provider. Jadi pemain-pemain industri ataupun stakeholders dalam transportation industry, in order for them to operate, they need to obey the requirement and rules and they need to apply for license in order for them to operate legally, secara sah. Mereka nak beroperasi secara sah, mereka kena minta ataupun apply for license daripada MOT dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Selain daripada itu, mungkin dari segi registration of all vehicle modes, dari segi pendaftaran dilakukan dekat JPJ dan juga Puspakom. Jadi data-data tu dikumpul di bawah Kementerian Pengangkutan. In terms of pricing policy, ini dari segi bagaimana nak tentukan harga adalah di bawah bidang MOT. Macam kita belajar mula-mula tadi tu, nak elakkan excessive competition dan juga monopoli, MOT berperanan untuk tentukan ataupun kawal harga-harga supaya dia tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Sebab apa? Kalau terlalu mahal, rakyat-rakyat kurang berkemampuan untuk menggunakan perkhidmatan awam ataupun pengangkutan awam. Tapi kalau terlalu rendah, of course, pemain industri ataupun stakeholders akan bising sebabnya mereka pun nak mendapatkan keuntungan walaupun tak banyak, ada keuntungan sedikit. Other than that is to regulate, supervise policy and operation of concession holder or government companies. Mereka ada in order for them to untuk buat projek-projek besar, mereka punya perjanjian tersendiri. Jadi salah satunya adalah dengan pastikan supervision ataupun regulation diamalkan.
and then to determine, regulate service and safety standard and regulation. Sebab tu ada MIROS. MIROS ni diambil kira dari segi safety standards. Selain daripada itu, Regional and International Cooperation Program in Transportation Sector. Okey, MOT ni dia berperanan sebagai salah satu pihak yang berkhidmat untuk kerajaan pusat. Jadi, tugas dia adalah dengan membina hubungan baik antara kerajaan-kerajaan daripada negara lain dan juga untuk departmen-departmen transport. Sebagai contoh, katalah dekat Singapura kita ada mungkin ada Transport Ministry. Jadi tugas MOT Malaysia adalah mempunyai hubungan baik dengan Ministry of Transport di Singapura sebagai contoh. Okey, ini contoh untuk JPJ, Road Transport Department. Dekat bawah MOT kita ada JPJ. Dia punya VC dan VCE. VC dia adalah Driving Excellence in Road Transport. Dia kalau kamu nak bezakan JPJ dan juga APAD ataupun APAD, JPJ ni dia lebih pada spesifikasi teknikal. Contohnya macam dari segi kamu punya plate number tu, dia punya ukuran ataupun dia punya dari segi macam iklan pada badan bas, dia punya spesifikasi tu adalah daripada JPJ. Okay. Ini adalah objektif, kamu boleh baca. And then ini adalah macam saya kata tadi, Commercial Vehicle Licensing Board, CVLB ataupun LPKP. Okay, saya cari sekejap LPKP dalam bahasa Melayu. Okey, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, itu adalah Commercial Vehicle Licensing Board. Okey, LPKP dan juga APAD, sekarang ni APAD lah. Dulu kita ada SPD tetapi selepas dibubarkan pada tahun 2019, ia menyebabkan terbentuknya APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat. Jadi peranan antara LPKP dan juga APAD ni memainkan peranan yang sama sebabnya kedua-dua adalah agensi yang diletakkan di bawah Kementerian Pengangkutan. Okay, dekat sini mungkin sebelum ni tetapi dia telah diletakkan di bawah Kementerian Pengangkutan. Jadi kedua-dua peranan LPKP dan APAD ni adalah to assist the development of commercial transport industry by establishing policies to ensure a sufficient and efficient commercial transport services. Okay, sebagai contoh, bidang kuasa untuk LPKP dan juga APAD ni adalah dari segi permohonan lesen untuk bas contohnya ataupun taxi services, kamu nak mohon lesen untuk memandu taksi sebagai contoh, ataupun mungkin dari segi permohonan untuk operasikan sektor logistik ataupun sektor bas henti-henti ataupun bas ekspres ataupun ada dari segi rail sebagai contoh. Itu salah satu contoh-contoh untuk CVLB dan juga LPKP. LPKP dan juga APAD. Sebagai contoh saya kata tadi, stage buses ini adalah bas henti-henti, charter bus, express bus, bus express, dan bus sekolah. Ini adalah bidang-bidang kuasa yang terletak di bawah APAD dan juga CVLB ataupun LPKP. Okey, selain daripada itu, di bawah MOT kita ada Malaysian Highway Authority. Okey, Malaysia Highway Authority, dia established on 24th of October 1980 in accordance to the Malaysian Law Act 231 yang dibentuk pada tahun 1980. Even highway pun dia ada agensi yang mengawal selia, sebabnya macam saya kata tadi, kita kena ada peraturan dan juga regulation in order to operate correctly. So antara role dia adalah untuk supervise and execute the design, construction, regulation and operation of maintenance of interurban highways. Okay, so the mission is to establish a network of toll expressway which is safe, efficient, comfortable and complete with all the necessary amenities and facilities. Okay, seterusnya, this is the objective yang kamu boleh baca. Anda kata kamu ada soalan, you can ask me further waktu tutorial nanti. This is the function of MHA. Alright, seterusnya salah satu agensi yang terletak di bawah MOT adalah
Kalau dulu Department of Civil Aviation, kat sini DCA. DCA adalah satu jabatan Civil Aviation sebelum ni, tetapi pada masa sekarang DCA dah tidak ada. Mereka telah dirationalize menjadi CAAM, iaitu Civil Aviation Authorities of Malaysia. Akhirnya pada tahun 2018, DCA incorporated into a statutory body such as CAAM. Jadi DCA sudah tidak ada, dia telah dibentuk menjadi CAAM. Tetapi dia punya fungsi masih lagi sama, iaitu to provide efficient and safe air transport as follows. Jadi antara bidang-bidang kuasa dia adalah dia kena pastikan airworthiness, sama ada kapal terbang tu boleh terbang ataupun tidak. Itu yang dimaksudkan dengan airworthiness. Maksudnya dia fit to travel ataupun fit to fly. Air traffic services, flight operation, airport standard, air transport, management and finance, civil aviation college, ini pun salah satu dalam bidang tugas dia juga, aviation security, flight calibration dan juga ATS inspectorate. Okey, ini dimasukkan dengan airworthiness activities yang kamu boleh baca seterusnya. Dia akan tengok dari segi kita akan tengok contoh dari segi marine punya konteks pula, iaitu Marine Department Malaysia ataupun dalam bahasa Melayunya Jabatan Laut Malaysia. Dia punya objektif adalah yang pertama, untuk ensure Malaysian ships are always safely manned by trained and competent personnel. Sebagai contoh, Marine Department ni dia akan menjaga kepentingan-kepentingan sama ada pemilik bot Malaysia ataupun nelayan-nelayan Malaysia. Ini adalah contoh-contoh ataupun objektif dia, kamu boleh baca. Right, so this is the service available. They have Maritime Industrial Control and then Seamen Affairs and Port Division. Okay. Alright, kita akan masuk kepada dalam konteks air transport, yang itu yang terakhir, iaitu ICAO. Macam saya explain pada sebelum ni, ICAO is an agency of the United Nations. It codifies the principle and techniques of international air navigation and foster the planning and development of international air transport to ensure safe and orderly growth. Di ICAO ni, dia adalah badan yang mengawaselia keselamatan dan juga dari segi maintenance dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan air transportation. Macam saya kata tadi, sebabnya air transport ni kenapa dia diregulate secara international, sebab dia melibatkan kapal-kapal terbang yang akan cross between borders antara negara. Sebab itu kita perlukan satu badan ataupun satu international organisation untuk tengok dari segi kepentingan secara menyeluruh. Kalau saya nak bagi contoh, in terms of airlines ni, katalah dia nak terbang melintasi negara-negara, mereka kena minta kebenaran, kena maklumkan kepada dia punya tower dekat airport ataupun negara tersebut. Dia ada reporting tower, mereka kena maklumkan, okey, katalah kapal terbang daripada Malaysia nak pergi ke Mekah, dia akan melintasi sebagai contoh negara-negara macam mungkin katalah dia terbang melintasi negara Jepun sebagai contoh. Jadi pihak yang contohnya macam Malaysia Airlines terbang, dia kena minta kebenaran daripada negara-negara tersebut untuk melintasi negara itu. Kalau katalah negara itu tidak memberi kebenaran, maka Malaysia Airlines tidak boleh terbang melintasi Jepun sebagai contoh. Alright, so this is the objective dan juga dia punya vision and mission, kamu boleh baca. Alright, so ini adalah contoh in terms of maritime organisation, International Maritime Organisation. Dia berperanan untuk coordinate international maritime safety and related practices. Sama juga, the same reason ataupun sebab yang sama dengan ICAO tadi, in terms of maritime ni, dia melibatkan pengangkutan air cross border, maksudnya dia akan masuk kepada negara-negara lain. Sebagai contoh, negara kita, kita ada kita punya sempadan. Kita tak boleh cross selebih daripada kita punya border, perairan kita, mungkin kita tak boleh ceroboh masuk perairan contohnya Thailand ataupun Indonesia. Jadi, bila kita ada International Maritime Organisation ni, dia akan tengok kepentingan di antara negara-negara dan juga dia akan tetapkan the rules untuk memelihara kepentingan ataupun sovereignty
of each country yang berada di bawah dia. Okay, so this is the objective. Alright, okay. So dekat sini, kita dah masuk kepada part terakhir untuk chapter 2 ni. Saya rasa hopefully saya cuba untuk tambah apa pengetahuan sedikit berkaitan dengan beza antara central dengan local government. Tengok dalam konteks Malaysia, beza antara central dengan local government sebelum kita tengok daripada kacamata transportation. Okey, jadi berdasarkan Federal Constitution ataupun Perlembagaan Persekutuan yang telah maksudnya dari segi pembahagian kuasa, kita ada central government iaitu federal government dan juga kita ada local government ataupun state government. Okey. Dekat sini apa yang dimaksudkan dengan federal government adalah kerajaan pusat yang mengambil kira kepentingan ataupun dia membuat dasar-dasar untuk kepentingan keseluruhan negara. Ini adalah contoh-contohnya. Dia punya bidang kuasa external affairs, national defence, international security and citizenship dan lain-lain. Okey, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan pada artikel 74 ni dia membezakan peranan antara federal government dan juga local ataupun state government. Berbeza dengan federal government, dia tengok secara menyeluruh ataupun daripada sudut pandang sebagai sesebuah negara, tetapi state government dia tengok daripada kepentingan dari sudut pandang of a country ataupun dari sudut pandang pihak berkuasa tempatan ataupun majlis daerah. Jadi bidang kuasa dia adalah Islamic law, land, agriculture and forestry, local services and etc. Okey, katalah saya bagi contoh satu situasi. Kamu mungkin bekerja dengan Rapid KL sebagai contoh dan kamu nak lancarkan bas sebagai contoh bas henti-henti ataupun bas elektrik yang akan beroperasi di KL, di Kuala Lumpur. Okey, dari segi federalis kamu mungkin dah dapat kelulusan untuk beroperasi, tetapi untuk state list ataupun government, katalah kamu nak beroperasi dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dia adalah diletakkan di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun pihak berkuasa tempatan, PBT. Jadi kalau kamu nak tempatkan bus stop ataupun katalah signboard untuk perhentian bas tersebut, kamu kena minta kebenaran daripada state government. Kamu kena isi borang ataupun kamu kena liaise with state government. Dalam konteks ni adalah DBKL. Itu adalah contoh di mana bidang kuasa masing-masing. Tetapi kalau kamu tengok dekat dalam next slide, dekat sini dinyatakan andai kata pihak kerajaan federal government telah buat polisi ataupun dasar untuk sesuatu perkara itu, dan dalam masa yang sama state government buat juga polisi ataupun dasar bagi perkara yang sama. Jadi persoalan ni kamu nak guna pakai yang mana satu, federal ataupun state government. Okay. Jadi dalam kes ni andai kata kedua-dua pihak ada clash in terms of the way how the power ataupun the kuasa mereka macam clash. Okay. So apa yang kamu perlu pakai adalah bidang kuasa federal government. Okay. Ini yang dimasukkan dekat federal government, ultimate authority in Malaysia and located in Putrajaya. It is headed by the Prime Minister of Malaysia, who is known as the head of the government. Ini yang saya maksudkan tadi. If any state law is inconsistent with a federal law, katalah dia clash between undang-undang antara kedua-dua ni, state dan juga state dan juga federal government, the federal law shall prevail and the state law shall, to the extent of the inconsistency, to be voided. Kiranya katalah undang-undang bagi kedua-dua pihak ni antara federal government dan juga state and local government bercanggah. Jadi apa yang kamu akan guna pakai adalah yang dikeluarkan oleh pihak federal government. Okay, in terms of state and local government, orang punya bidang kuasa adalah to collect taxes. Kalau kamu perasan, cukai pintu ataupun cukai rumah,
cukai-cukai yang dikutip secara tempatan oleh PBT, pihak berkuasa tempatan, itu boleh dijadikan klasifikasikan sebagai local government to create law and rules in the form of bylaws and to grant licenses and permits for any trade in its area of jurisdiction, in addition to providing basic amenities, collecting and managing waste and garbage, as well as planning and developing in the area under its jurisdiction. Okey. So saya harap perbezaan antara perbezaan antara local dengan state government dekat sini jelas mengikut Federal Constitution artikel 74. Tu kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan any topik ataupun subtopik, kita akan discuss dalam kelas tutorial. Minggu ni kita ada live tutorial. Saya akan follow up dengan soalan-soalan kamu, dan hopefully kalau kamu ada any updates ataupun progress berkaitan dengan individual assignment, please let me know. Kita akan brainstorm sama-sama and I will help you in discussing apa isu-isu yang timbul. Andai kata kamu masih lagi mungkin menemui jalan buntu untuk selesaikan tugasan kamu tu. Alright, untuk itu, untuk chapter ni kita dah sampai kepada penghujung. Saya harap penerangan saya memberi manfaat kepada anda semua. Andai kata ada part yang tidak jelas ataupun mungkin kamu rasa tak berapa clear, we can discuss dalam kelas tutorial nanti, dan insyaAllah pada minggu kelima ni kita akan ada live tutorial insyaAllah. Okey, jadi dengan itu saya sudahi kita punya sesi ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Okey, terima kasih atas your focus and attention, and I really hope to meet you guys during the tutorial soon. InsyaAllah. Assalamualaikum.